mendapatkan harta itu tidak boleh dipisahkan dengan memahami dunia. Memahami dunia itu menurut Al-Quran. Apa kata Al-Quran mengenai dunia? Maknanya tidak memberi ketenangan, menipu. Dunia ini tidak kekal, sementara, dan sebagainya. Jadi kita ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yusof daripada Johor Bahru. Baik, sila Haji. Ya, terima kasih Ustaz. Saya ni rasa terpanggil lah mengikuti rancangan ini selama 3 hari. Alhamdulillah. Ini mungkin soalan pertanyaan saya ni agak mungkin berbeza ataupun tak sama lah soalan-soalan yang ada. Ya, Alhamdulillah. Ni, saya ni dilahirkan dalam tahun 40-an. Baik. Ya, waktu itu kata orang tua saya dulu, ya kita ni waktu darurat. Kita ancaman komunis lah. Oh ya. Jadi kampung saya ni pendalaman lah di Pontian sana. Dalam sebuah kampung tu adalah 5-6 buah rumah. Dan sebelah-sebelah kampung tu pun begitu jugalah. Tempat surau masjid ni memang jauh. Berbatu-batu lah Ustaz. Ya. Maklum lah penempatan baru. Maklum hawan dulu. Jadi waktu itu semua kita ketakutan. Saya waktu itu umur lebih kurang dalam 9 ataupun 10 tahun. Baik. Waktu itu ada pengawal kampung diwujudkan AP dan Honggat. Pengawal kampung lah kononnya. Okey. Jadi macam mana orang tua dulu berikhtiar lah. Bila berikhtiar memanggil lah satu ulama yang bertaraf ulama lah, orang yang berilmu. Jadi dia mengamalkan lah. Ratib di sebuah setiap rumah lah dia ratib setiap malam Jumaat. Semayang berjemaah, selepas itu mengamalkan lah. Mengamalkan surah-surah Yasin dan ayat kursi. Ya. Kemudian apabila mengamalkan ini, ada 2-3 buah rumah tu ni masyarakat Cina. Ya, dia kata tak tahan lah, minta tolong dengan kita pula orang kampung. Dia kata ini selendang sudah merah-merah datang lah, kacau sama dia. Jadi waktu tu waktu darurat. Jadi berarti adakah amalan-amalan pengetahuan yang kita pelajari boleh kita guna pakai pada waktu ketika ini? Okey. Yang ni cuma mengamalkan ayat yang saya ingat waktu itu ialah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fa hum la yubsirun. Baik. Dan ayat yang akhir sekali ialah innama arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi wajar tak kita amalkan ayat-ayat ini untuk pelindung-pelindung kita? Itu ajalah Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Tuan Haji Mak Yusof daripada Johor Bahru, kaya dengan pengalaman ni. Maknanya orang lama dan banyak pengalaman. Jadi semoga rahmatullah sekalian, saya pernah bicara mengenai pada hari pertama, kenapa kita mengamalkan sesebuah ayat itu. Ayat Quran penuh dengan mukjizat, dan kitalah satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita. Nabi Sulaiman boleh perintah jin, boleh cakap dengan binatang. Tak ada orang boleh mewarisi mukjizat itu. Nabi Musa boleh belah laut. Seorang pun tak tahu apa Nabi Musa baca. Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang sakit, boleh menghidupkan orang mati. Seorang pun tak tahu Nabi Musa baca apa, Nabi Isa baca apa. Tapi Nabi kita baca itu, dan ini kita tahu apa Nabi kita baca. Sebab Al-Quran mukjizat yang kita dapat warisi sedang berhutang Allah sekalian. Jadi sebenarnya Quran ini adalah satu mukjizat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang hebat, macam tadilah katakanlah ayat berdinding ke, ayat apa dan sebagainya, murah rezeki ke, ayat pengasih ke, apa sebagainya. Sebenarnya ayat-ayat itu semua ayat-ayat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat mentauhidkan Allah. Jadi kalau anda kata kita baca dengan roh tauhid, kita baca dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat itu sedang betul sekalian lebih besar betul Allah boleh bagi. Lebih Allah akan letakkan di pada hati musuh-musuh kita ni rasa gerun kepada kita. Lebih Allah Subhanahu Wa Taala beri keselamatan kepada kita. Kerana apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, menelusuri maknanya ayat-ayat dan rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menelusuri kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi maknanya ayat-ayat itu sebenarnya ayat tauhid, ayat mengagungkan Allah. Jadi kita amal ayat itu dengan rasa, ya Allah, aku mengamalkan ini untuk rasa lebih mengagungkan Kau, ya Allah. Jangan kita mengamalkan benda-benda ayat ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau tujuan tertentu, takut nanti dapat benda itu, tapi kita tidak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kebal contohnya kan, tapi tidak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan boleh bangga, malahan boleh riak, boleh takabur dengan benda yang telah kita dapat. Akhirnya kita dapat keduniaan, tapi tertinggal keimanan itu.
Jadi baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada pengajian kita senang pun sekalian, iaitu sunatullah tidak boleh dipisahkan dengan pelajari mengenai dunia yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kena sebut bahawa dunia itu selalu menipu. Allah menyatakan dunia itu tak pernah puas. Dunia tak pernah puas. Dunia itu akan membebankan kita. Dunia ini membebankan semua betul sekalian kalau tidak dibawa ke akhirat. Sebab itu kalau orang berusaha kerana dunia, mencarinya pun rasa terbeban, takut tak dapat. Dah dapat rusing juga, takut tak cukup. Dah dapat nak membelanjakan pun rusing, takut habis. Dunia sepatutnya yang boleh berkhidmat kepada dia, akhirnya dia berkhidmat kepada dunia, akhirnya merusing. Dia merusingkan kita. Tapi kalau dunia itu kita kata, ya Allah, kau amanahkan kepada aku ni untuk ke akhirat, kita tak rusing. Hari ini mungkin perniagaan kita teruk, kita paksa jual rumah, syukur ya Allah, rupanya kau bagi aku banglo hari tu, banglo tu kau bagi awal. So, rupanya ketika tengah susah ni, benda tu sebagai modal untuk bayar hutang balik. Alhamdulillah, syukur ya Allah, duduk rumah kecil-kecil, Alhamdulillah, tak apa. Tapi maknanya kita, kalau kita melihat dunia itu sebagai dunia, memang kita malulah Ustaz. Duduk banglo, sekarang duduk rumah teres, malulah. Tapi sebenarnya kita lupa bahawa Allah sediakan benda tu untuk pembiayaan kita ketika kita susah. Kita sakit, terpaksa jual itu, jual ini. Rupanya Allah sediakan kereta-kereta mewah. Awal kita dapat tu untuk kita jual sebagai membiayai perubatan kita contohnya. Itu kan Allah SWT aturkan yang terbaik untuk kita sekalian. Baiklah, kita pergi pada ke-14. Bicara mengenai dunia sedang sekalian, tidak boleh dipisahkan dengan bicara mengenai akhirat. Maknanya kita bicara mengenai dunia, mengenai keduniaan, menerusi Al-Quran, menerusi hadis, tidak boleh dipisahkan dibicara mengenai akhirat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyatakan bahawa akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Dunia baik, akhirat lebih baik. Dunia tidak kekal, akhirat lebih kekal. Kita makan durian sini untuk sekolah hari ini. Mana sedap durian itu? Di sini, dia tekak aja. Kita makan tu di sini aja. Ada kita makan durian sedap sampai perut. Makan tu, biasanya masuk perut ni sedap, perut sampai perut sedap. Tak ada. Hatta kalau kita makan durian, kita kata, kita makan terus keluar balik. Kita keluar balik, kita bagi suami kita, bang. Saya tadi makan durian teringat kat awak bang. Ni bang, saya kehekkan balik, keluarkan balik, bagi bang. Tak ada, nikmat tu hilang. Betul sekalian. Dunia tu dia tidak kekal. Tapi Allah kata, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih kekal dan lebih baik, lebih baik dan lebih kekal. Kita ada pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azli daripada Kemaman. Azli dari Kemaman ya. Saya nak tahu Ustaz, macam mana kita nak bezakan ilmu yang benar dengan ilmu yang tak benar. Sebab kita jadi, kadang-kadang tu kita jadi keliru. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah menyatakan bahawa taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi SAW. Jika kamu berpegang kepada duanya, kamu tidak akan disesatkan oleh apapun siapa pun. Apa dia? Kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW. Jadi saya nak beruntung rahmatullah sekalian, kayu pengukur bagi satu ilmu itu balik pada Al-Quran, balik pada hadis. Quran dan hadis ini dibahaskan oleh ulama-ulama muktabar. Kalau dia kata membahaskan Al-Quran ni, maknanya satu orang, siapa ni, wah, ini makna Al-Quran ni sebenarnya maknanya macam ni. Ini maknanya dia cuba tafsir. Siapa ni? Ni guru saya ni, Wak Parjo daripada mana ni, terangkan macam ni ya. Maknanya kalau dia kata dibahaskan ikut akal sendiri mula-mula, boleh berlaku kesilapan dalam tafsir. Jadi balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis dan balik kepada pembahasan daripada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah bimbing saya, Allah bimbing yang bertanya, Allah bimbing semua orang, selamatkan daripada kesesatan, selamatkan daripada perkara-perkara yang tidak baik di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu selepas ini. Perkara yang terakhir pada hari ini iaitu pengajian yang tidak boleh dipisahkan pembelajarannya. Yang terakhir, bicara mengenai akhirat tidak boleh dipisahkan daripada bicara mengenai iman.
Kerana hanya dengan iman sahaja kita akan dapat bertemu akhirat, jalan yang sebenarnya. Kalau anda kata orang kata ini mengenai akhirat, beramallah kamu, tetapi caranya tak betul, kan, maknanya ataupun macam tadi itu, maknanya beramal untuk mendapat satu benda bukan kerana Allah SWT menjauhkan kita daripada Allah SWT, maka kita tidak akan bertemu akhirat itu. Jadi bicara mengenai akhirat tidak boleh dipisahkan dibicara mengenai iman. Iman tu iaitu semakin hampir kita kepada Allah SWT. Siapa tuan rahmatullah sekalian? Baru-baru ni saya ada program di Iran, kan? Ketika dalam perjalanan daripada Isfahan ke Shiraz, kan, waktu tu perjalanan Isfahan ke Shiraz, lebih kurang dalam 5 atau lebih kilometer dengan jalan pun tak berapa bagus, kan? Kami bersadang untuk tidur di Shiraz. Tapi kami kemalaman, dah sampai pukul 12 malam, dah terlalu letih. Hanya pakat-pakat dengan ahli rombongan tu kata, kita carilah mana-mana, kita rehatlah. Akhirnya ada satu pekan, kami masuk. Pekan tu nama Pekan Solestan. Pekan Solestan. Saya pun masuk. Saya cari hotel, tak ada kat situ hotel. Tapi ada satu orang anak-anak muda berkumpul. Dia kata, tak apalah, aku tengok semua dah letih, marilah tidur rumah aku. Saya pun rasa mula macam malu-malu kan. Ya ke? Tapi maknanya, tak apalah, awak dah tahu kat apa boleh buat. Kan? Jadi pun, saya pun, okeylah dia jemput masuk. Nama datang rumah dia. Rupanya sedang bontos sekalian, orang tu tak beragama Islam. Orang tu penyembah maknanya agama Majusi ni. Kan? Dia cerita kami bertuhankan Ahura Mazda. Saya dah suspend lah pula kan. Alamak, malam ni jadi korban Ahura Mazda tak pasal kan. Dia tak muka kami suspend, dia kata tak apa, kami ni bagus orangnya, tak apa. Kan, maknanya penyembah api dan penyembah bintang-bintang ni sedang tuan sekalian. Saya pelik rasa sekarang ni masih ada lagi orang penyembah bintang, penyembah api. Saya rasa terpelik, saya rasa hairan. Kemudian habis program saya, lepas tu dah dapat ke Shiraz, saya pergi ke, maknanya daripada Shiraz tu, saya pergi ke arah utara Iran. Saya melalui satu padang pasir bernama Kavirilud. Siapa tu sekalian, dalam hidup saya itulah pertama kali saya melihat satu pemandangan yang sangat cantik. Saya melintasi Kavirilud tu 300 km waktu malam. Saya seolah-olah duduk dalam satu tempurung. Hujung tu bintang dah. Maknanya macam dinding bintang tu. Kanan bintang dah, kiri bintang dah, belakang bintang. Sangat cantik. Dan sangat kagum pada Allah yang menciptakan bintang tu. Subhanallah. Kemudian sampai di belah utara Iran tu. Sejuk malam tu sejuk. Menggigil-gigil kami nak tidur ni. Malam seterusnya sejuk. Maka tuan rumah tu dia pasangkan api. Kami semua orang Malaysia ni berkumpul ke api ni. Sedapnya api. Syukur Allah jadikan api. Malam tu sebelum saya tidur, saya berfikir sama tuan sekalian ni. Patutlah ada orang menyembah bintang, ada orang menyembah api. Kerana rasa kagum dengan bintang yang begitu cantik, sampai ada orang yang menyembah bintang. Punya rasa berterima kasih kepada api. Sejuk-sejuk tu tak ada apa yang boleh selimut pun tak tahan. Ada api tu, orang terhutang budi dengan api, ada orang boleh menyembah api. Saya kata patut pula sampai sekarang ada orang menyembah bintang, ada orang menyembah api. Sebab rasa kagum dan rasa maknanya berterima kasih kepada api itu. Saya untuk sekalian. Cuba kita bayangkan berapa ramai antara kita yang kurang rasa kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa hambar. Solat pun tak khusyuk. Apa yang Allah ceritakan, apa Allah ajarkan buat tak tahu. Sebab apa? Tak ada rasa kagum dengan Allah, tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita, Allah jadikan anak kita, Allah jadikan rezeki kita, Allah jadikan seluruh yang ada pada kita. Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, tidakkah kamu memerhatikan? Allah suruh pandang diri kita. Syekh sekalian, kita ada kening. Kening tak sampai daripada kening ada rambut. Rambut tiap-tiap bulan nak kena potong. Sedang potong silan. Kening tak sampai sejengkal. Tak perlu potong-potong. Ada. Kita pagi-pagi bangun. Apa tak nampak ni pun kening panjang. Pun tak nampak kan. Ada. Tak ada sedang potong silan. Mustahil tiada yang mengaturkan kejadian ini. Mustahil tiada mengatur. Saya suka tengok hujan sedang potong silan. Hujan yang sampai 4-5 jam. Yang air itu bergelin-gelin ke atas. Allah teruskan setitis demi setitis tu. Maunya sama. Tak adalah tiba-tiba satu baldi punya besar, kemudian kecil-kecil. Semua kecil-kecil sama. Formasi dia kanan kiri sama, atas tu sama. Atas tu sama. Dia punya tak ada belaga-laga jadi besar, tiba-tiba jatuh seketul kat atas kita, boom, jatuh tu basah semua, tak ada. Mustahil tiada mengatur perkara itu. Allah suruh kita lihat alam. Sebab Allah kata, aku lihatkan
maknanya kejadian-kejadian ini fil afaqi wa fi anfusikum, maknanya daripada alam ini, pada dunia untuk kamu merhatikan, supaya akhirnya kita lihat, akhirnya kita nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ini terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, jadi bicara mengenai akhirat tidak boleh dipisahkan bicara mengenai tentang keimanan. Jadi bermula dengan perkara pertama, bicara pada ilmu, akhirnya rentetan itu dia akan membawa kita bicara mengenai keimanan. Akhirnya supaya kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, rasa mengagumi Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekian saja sahabat sekalian, yang nak ingin bersama saya boleh lawati, kita boleh bersama-sama di blog saya www.ustazamin.com www.ustazamin.com. Jadi insya-Allah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Selama 3 hari ampun maaf jika ada kekurangan dan kesilapan, dan kita tutup hari ini dengan doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-Mu ya Allah, yang sentiasa redha di atas ketentuan-Mu ya Allah, yang sentiasa sabar di atas segala ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, gantikanlah segala kesusahan kami dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Gantikanlah segala permasalahan kami dengan jalan keluar dari-Mu ya Allah. Gantikanlah segala kesempitan kami dengan kelapangan dari-Mu ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami ya Allah.